Tanya lagi sekali. Kita berada dalam program apa sekarang? Seminar amalan belajar offline. Seminar amalan belajar online. Offline ke online? Online. Dia tak sama tau. Kita belajar offline dekat sekolah, dekat rumah lain. Tak sama dengan kita belajar online. RMO tu apa dia? RMO? RMO tu apa? RMO tu apa? Tak apa. Yang tak tahu, RMO ni ringkasan kita apa? PKP. Okay. PKP tu apa? Arahan yang mana kita ni tak boleh keluar rumah tanpa sebab pandai. Okay. Jadi ringkasan program kita namanya Sabo. Banyak kamu Sabo ya. Okay. Tu Sharwin. Ni student Zibu ni. Hai Sharwin. Hai je. Hai. Okey, jadi malam ni saya akan cerita bagaimana kita nak belajar secara online. Jadi jangan stres-stres, benda simple je. Okey, benda simple saja. Kita pun tak lama, 9.40 kita dah habis. Jadi kalau ada persoalan malam ni kalau sempat kita jawab terus. Kalau tak nanti tengoklah mungkin next session dan sebagainya. Okey, baik. Kita tengok slide. Ya, sebarang persoalan malam ni sila kemukakan menggunakan Zoom group chat. Cuma tahu tak kat mana nak cari? Tahu Sebab kalau nak guna WhatsApp nanti asyik tukar dia punya platform, jadi nanti takut ada masalah lain dalam kita punya komunikasi. Okay? Jadi bagi yang tak tahu dekat mana Zoom group chat ni, saya ada sediakan sikit. Yang ni kalau persoalan tu kalau ada kesempatan masa tau. Ini tak janji, kalau ada sempat masa kita jawab, kalau tak kita tunggu next session. Baik, yang dah biasa dengan Zoom insyaAllah dah jumpa lah. Yang tak biasa tengok kat bawah ni dia ada satu ruangan chat, jadi boleh klik kat situ dan boleh bertanya soalan kat situ. Okay. Jadi ni standard biasanya kat sini lah, kat bawah ni boleh ni bendanya, gambaran untuk Zoom group chat. Okay, baik, pengenalan. Apa itu belajar online? Itu persoalan penting yang kita kena mula-mula faham, tahu dulu. Okey. Mudah fahamnya belajar dengan menggunakan kemudahan apa? Elektronik. Internet. Dia yang ni jangan risau, tak keluar bahasa Ini hanya sekadar untuk kita faham bila sebut belajar online ni apa benda. Jadi istilah-istilah yang pelik-pelik tu jangan risau, jangan pening-pening. Ini hanya sekadar sebagai knowledge kita sahaja. Okey. Ada dua jenis. Sekejap saya nak proofkan ada beberapa orang yang menunggu. Okey. Ada dua jenis interaksi. Minta maaf dalam slide saya ni ada yang bahasa Melayu dan ada perkataan-perkataan tertentu dalam bahasa English. Bahasa Inggeris ni kadang-kadang saya tak boleh nak ubah dalam bahasa Melayu, takut dia salah faham, salah erti nanti. Jadi saya akan cuba untuk mempermudahkan orang kata kefahaman lah. Kalau ada persoalan nanti tanya ya. Baik, ada dua jenis interaksi secara real time dan interaksi bila-bila masa dan di mana sahaja. Jadi kalau orang putih sebut real time ni yang synchronous, dan kalau yang tak real time tu synchronous. Apa benda yang real time, macam mana bentuk real time tu nanti saya akan jelaskan. Yang tu tak payah nak risau-risau lah, pening-pening. Ingat benda ni tak keluar exam cuma sekadar orang kata makluman bila sebut belajar online nanti lepas ni, kau belajar guna apa? Guna WhatsApp. Kau synchronous. Kalau belajar dia ada dua metod je, kita boleh faham. Sebab ada orang belajar secara online ni ada macam-macam bentuk belajar online. Okey. Baik. Jadi bila kita sebut yang sebut-sebut tadi synchronous ni, arahan dan interaksi secara real time melalui kemudahan internet macam kita sekarang ni. Okay? Kita sekarang ni kita nampak ada kawan-kawan kita yang pakai baju siap tutup kepala, sejuk pun ada aircon. Okay? Ada kawan kita yang tutup dia punya video tapi dia dengar audio, tapi real time. Audio yang dia dengar tu secara real time, dalam orang kata terus dengar, bukannya ditangguh-tangguh. Maknanya bukannya kita tunggu besok baru dengar dan sebagainya. Okay? Jadi pendekatan yang biasa digunakan ialah live chat. Yang chat yang saya sebut tadi, yang ibu tunjuk tadi.
Kalau ada persoalan, tanya kat situ. Itu antara kemudahan yang ada untuk real time kita belajar. Audio dan video conferencing. Macam sekarang ni, kita sedang buat audio dan video conferencing. Ini teknologi yang ada sekarang. Dulu tak ada macam ni. Kalau tak ada laptop dan ada kemudahan-kemudahan lain, memang kita tak boleh nak berkomunikasi macam sekarang ni. Okay. Lepas tu mesti ada data dan application sharing. Data kena ada. Ni kalau tak ada data ni, jawabnya memang tak dapat lah kita nak online malam ni. Jadi siapa yang online ni maknanya apa? Ada apa? Data. Data. Pandai. Lepas tu kita boleh buat perkongsian whiteboard. Okey, masuk perkongsian whiteboard ni, dia ada aplikasi yang menawarkan dan ada aplikasi yang tak boleh. Macam Zoom. Kenapa malam ni kita buat menggunakan Zoom? Sebab Zoom ni memang antara aplikasi yang user friendly ataupun dia kata mudah untuk kita pakai dan ada whiteboard yang kita boleh guna pakai. Jadi kalau nak tahu detail tentang whiteboard dan sebagainya Zoom ni, kalau berminat lepas habis program kita malam ni, PM Zero, bagi tahu Zero, boleh tak nanti ajar secara jelas macam mana nak guna Zoom? Nanti kita akan susun program lain, kita lebih lanjut. Sebab malam ni bukan nak cerita pasal Zoom. Cerita kita macam mana kita nak belajar secara online. Baik, seterusnya visual handling ini tak payah pening-pening, tak payah faham tak apa. Dan seterusnya menonton tayang multimedia dan online secara slideshow, secara orang kata terus. Yang contoh apa yang Sibu buat sekarang ni, Sibu tunjuk dalam bentuk slide, dalam bentuk slideshow dan semua tengok slide secara real time. Yang ini yang dikatakan synchronous. Okey. Yang asynchronous pula, apa benda? Okay, bersifat time delay. Pada tadi bersifat apa? Time delay. Bersifat real time. Yang ini time delay. Okey, yang ini time delay ni dia sesuai kalau bagi mereka yang ada kekangan internet, mana data dia ni tak berapa laju, susah kalau nak buat video conferencing macam malam ni suaranya tersekat-sekat, tak boleh nak dengar dengan jelas. Jadi yang itu tu lebih sesuai untuk menggunakan kaedah asynchronous. Okey, maksudnya time delay. Apa maksud time delay ni? Mudah faham macam ni. Kan ada kan cikgu-cikgu yang buat tuition online sekarang ni, dia hantar melalui WhatsApp. Pergi buat latihan ni. Bagi tahu arahan dalam WhatsApp je. Lepas tu nanti dah siap nanti dia minta apa? Lepas tu hantar balik jawapannya. Kalau macam tak jelas nanti kita bincang. Okey? Jadi yang ini ni yang dipanggil orang kata time delay. Maknanya kalau kita buka WhatsApp, jawablah. Kita ambil lah, kita download dan kita jawab. Tapi kalau kita tak buka, tak jadi lah. Jadi yang itu yang dikatakan time delay. Dan file attachment yang dihantar menggunakan medium email boleh, Telegram boleh, WhatsApp boleh. Rajin siapa yang tolong bulatkan tu time delay tu. Rajin je. Ini antara kelebihan kelebihan yang ada bila kita belajar online. Sebab apa dia ada dalam ini dia ada annotate. Kita boleh conteng-conteng. Nanti kita belajar Zoom betul-betul nanti. Nanti kita tengok macam mana nak menconteng. Barulah seronok. Okey. Jadi seterusnya pendekatan asynchronous ini masih lagi dalam bimbingan tenaga pengajar tetapi bukan dalam bentuk real time. Okey. Jadi itu pengenalan sedikit. Maknanya ada real time, ada time delay. Mudah faham macam tu je. Jadi lepas ni member-member yang tak ikut ni kita boleh tanya je, kau guna pendekatan mana? Cik, tunjuk action sikit kan. Aku synchronous. macam ajaran kungfuzi pula kan. Okey, itu gurau je, jangan serius sangat kan. Baik, seterusnya. Amalan belajar. Bila sebut amalan belajar ni secara online ke offline ke, dia ada dua je sebenarnya. Dia tak banyak. Ada berapa? Dua saja. Yang tu pegang betul-betul. Dia tak susah pun. Yang pertama dia kata, kita panggil apa? Ada kat slide tu, baca tak? Strategi dan tingkah laku. Satunya strategi, yang kedua tingkah laku. Bila sebut belajar online ke offline, dua-dua tu kena ada. Kalau tak ada strategi tapi ada tingkah laku, dia takkan ke mana. Sama juga, ada tingkah laku yang bagus untuk belajar tapi tak ada strategi pun tak boleh. Macam contoh, ada kawan kita hantar WhatsApp tanya, Cikgu,
Macam mana saya nak belajar online ni, saya tak tahu. Maknanya dia tingkah laku dia positif, nak belajar. Tapi tak ada strategi. Bila tak ada strategi, belum tentu dia akan dapat belajar dengan baik. Ada orang, dia ada perlengkapan semua lengkap. Dia ada komputer, laptop, data, dia ada handphone, semua kelengkapan dia ada. Mana dari sudut peralatan tu dia ada, tapi dia malas belajar. Dia rasa bosan nak belajar online. Padahal belajar offline pun dia bosan juga kan. Maknanya apa? Itu sikap. Jadi dua-dua ni kena ada. Yang pertama strategi, yang kedua tingkah laku ataupun sikap. Baik. Masuk sampai Sebab dalam belajar ingat dua ni Seterusnya kita tengok secara detail apa yang dikatakan strategi tu. Kenapa ada lagu? Ulang balik Yang mana amalan belajar ada dua, strategi dengan tingkah laku. Di bawah strategi pula ada 4 benda yang kita kena faham. Okey, apa benda 4 benda tu? Yang pertama, kita kena sedia awal. Yang kedua kena ada apa? Impian. Impian ni kita tengok apa benda yang dimaksud dengan impian. Oi, rajinnya dia conteng. Apa tu? Yang ketiga kena ada apa? Dan yang keempat kena ulang kaji. Baik, kita tengok detail secara awal. Yang ni penting. Yang pertama ni very important yang sedia awal ni. Yang dikatakan strategi sedia awal ialah sekejap ya, saya guna approve. Ada 2 orang nanti yang baru masuk. Sebab kita ada orang yang baru request link, baru dapat masuk Okay. Sedia awal. Bila sebut sedia awal untuk belajar online ni, dia ada 2 benda yang kita kena sediakan. Yang pertama peralatan dan yang kedua pengisian. Yang ini nak kena faham betul-betul. Kalau tak ada, kita tak boleh belajar online. Jawabnya kita selamanya akan belajar secara offline saja. Sekejap ya, ada lagi yang memohon ni. Saya kena approve dulu. Okey, dah. Apa yang dikatakan dengan peralatan? Dia ada 2. Peralatan ni dia ada 2. Ada yang saya kategorikan sebagai basic dan yang kedua optional. Basic ni nak tak nak kena ada. Kalau tak ada yang tu tak boleh buat apa. Tapi yang optional ni kalau tak ada boleh tak? Tu bunyi lagu tu. Ya, lagu tu terluka. Tu gunanya ni. Yang optional tu, tambahan tu kalau tak ada benda-bendanya, boleh tak kita buat kelas online? Allah. Boleh tak? Boleh, pandai. Okey. Jadi bila kita sebut basic, dia bukan semestinya kena ada komputer, kena ada laptop, kena ada handphone. 3-3 kena ada. Tak. Maksud saya ialah di antara 3 ni salah satu kena ada. Paling kurang. Kalau tak ada komputer ada laptop. Kalau tak ada laptop ada handphone. Handphone tu paling, orang kata paling worst lah Oh, Aizaz. Background dia. Of course ada cikgu. Okay. Selamat menonton. Baik. Thank you cikgu. Aizaz ni pun sudah sibuk juga ni. Ni orang rajin buat ambil gambar ni. Okay. Alamak. Oh, pecah rahsia. Alah, berkenalan. Cuba perkenalkan, promosi. Okey. Baik. Yang paling simple, paling tidak ada handphone dah cukup. Okey. Ini yang keperluan kita bila kita sebut nak belajar secara online. Yang optional ni mikrofon, mic stand, headphone, stylus, drawing pad. Benda ni hanyalah tambahan. Tujuan tambahan ni untuk apa? Contoh sekarang ni. Sekarang ni kalau kita ada setengah orang, dia bila bercakap tu dia tak berapa jelas. Jadi dia perlukan tambahan optional, kena beli mikrofon. Bila dah beli mikrofon takkan nak memanjang, nak pegang mikrofon. Apa nak buat? Nak buat seronok kan belajar online, siap boleh baring. Ya, tak kata. Tak apa, it's okay, don't worry. Itu keseronokan belajar online. Kalau kat sekolah tak boleh. Takkan nak baring atas lantai. Nanti orang kata apa? Okay? Tapi belajar online ni is okay. Itu normal. Jangan risau. Teruskan. Yang penting kita fokus, kita dengar apa yang disampaikan. Okay? Baik. Mic stand. Bila dah ada mikrofon, nak kena ada stand pula. Ada yang nak headphone. Sebab apa? Kadang-kadang nak mengelakkan daripada gangguan. Sebab ada adik kecil, bising. Bila nak belajar, nanti dengar suara itu, suara ini. So, perlukan headphone. Tapi jangan dijadikan alasan pula tau. Demand pula nanti dengan parent.
Oh, tak boleh cikgu kata kena ada handphone barulah boleh belajar dan boleh fokus. Jangan demand. Kalau memang parent kita boleh mampu beli, silakan. Dan sekarang ni bila PKP tak boleh nak keluar, nak cari kat mana? Lazada. Oh, hebat. Lazada, Shopee, macam-macam kan. Pandai Akmal kan. Okay. Kita pulang pada kita dah ada banyak platform yang kita boleh dapatkan benda-benda ni. Lepas tu ada stylus ataupun drawing pad. Benda ni kalau anda kata laptop atau komputer kita ni bukan touchscreen, supaya lebih mudah nak conteng macam kawan kita conteng tadi. Kan ada kawan kita highlightkan, kawan kita bulatkan. Semua-semua tu kalau ada stylus, ada drawing pad ataupun komputer atau laptop yang memang touchscreen, jadi mudah kerja, jadi senang. Tapi kalau tak ada kemudahan tu, terpaksalah guna mouse. Bila guna mouse ni dia leceh sikit lah. Nak tulis nombor 3 pun jadi macam cacing, kepanasan. Okay. Jadi ini antara kemudahan-kemudahan yang mungkin perlu tengok pada keadaan. Okay. Baik. Siapa tu? Seterusnya dari sudut perisian. Sebab saya kata tadi persediaan kena ada dua, peralatan dengan perisian. Okey. Jadi dari sudut peralatan ibu dah cerita, dari sudut perisian kita sediakan beberapa peralatan ini. Yang pertamanya untuk komunikasi kita boleh sediakan Zoom ataupun sekarang ni ada juga yang kata yang risaukan isu Zoom, kata bahaya dan sebagainya. Bolehlah guna internet lain, boleh guna Cisco, Webex, ada banyak lagi platform-platform lain. Cuma saya nak ringkas kat sini tentang Zoom. Apa yang saya boleh nasihatkan, jangan takut isu-isu itu. Kalau kita pakai dengan selamatlah. Sebab tu macam malam ni pun saya pun bukannya kongsi ID secara umum. Siapa yang nak masuk pun saya pun kena approve dulu baru boleh masuk. Itu antara langkah-langkah untuk kita jaga supaya perbualan kita ni selamat dan tidak ada pencerobohan berlaku. Jadi insyaAllah kalau kita ada kesempatan nanti saya akan buat sharing pula macam mana nak menggunakan Zoom dengan selamat. Tunggu nanti bila dah dapat mesej, join nanti kita bincang lebih lanjut tentang Zoom. Selain daripada itu, untuk komunikasi kita boleh guna WhatsApp dan juga Telegram. Untuk rujukan kita boleh guna e-buku, PowerPoint, banyak tempat sekarang ni. Boleh cari, boleh minta mak atau ayah carikan dekat mana nak dapat e-buku. Apa yang saya boleh kata sekarang ni perpustakaan negara kita pun ada menyediakan e-buku. Jadi ambil peluang tu. Dan ada banyak juga website yang menyediakan orang kata bahan-bahan rujukan yang diberikan secara percuma ataupun tempoh trial. Yang trial pun ambil je lah, kena bayar pun. Okay? Dan kita boleh juga gunakan carian maklumat dan bahan belajar dalam Google, dalam YouTube. Dalam Google ni kita boleh cari dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF, kita boleh print dan kita boleh buat latihan-latihan yang ada. Macam contoh Sibu ambil, Sibu sendiri cari bahan dalam internet untuk anak Sibu yang darjah 2, darjah 4, darjah 6. Sibu print, sebab kat rumah ada printer. Yang tak ada printer tak boleh nampak yang nilai. Cuma yang ada printer boleh print dan bagi untuk buat latihan. Benda tu yang kita boleh guna pakai. Kalau tak tahu nak cuba nak cari kat mana jawapannya. Dia kata carilah dalam Google, tanya pakcik Google. Boleh juga cari kat YouTube. Gunakan kemudahan yang ada tu. Bukan semestinya kita buka buku. Buka buku pun boleh. Okey. Seterusnya online assessment. Yang ini malam ni saya nak memperkenalkan satu laman web ni untuk Max, mindamax.com. Boleh masuk kat situ. Boleh daftar Mindamax. Mereka bagi sebulan percuma untuk buat latihan assessment kat situ. Jadi yang ini kalau tak ada printer pun bukan alasan. Nak guna daftar dan buat latihan. Banyak latihan kat situ. Sekolah rendah ada, sekolah menengah pun ada. So gunakan kemudahan yang diberikan tu. Selain daripada tu, saya yakin mak ayah banyak dapat soalan-soalan yang dikongsikan oleh guru-guru dalam bentuk Google Form, dalam bentuk kuisi dan sebagainya. Join, jangan tak join. Ada cikgu-cikgu yang rajin, dia buat malam-malam, dia buat kuis secara online, buat pertandingan. Masuk, walaupun pertandingan tu tidak ada hadiah. Tak apalah, yang penting orang kata seronok belajar. Janganlah stres sangat. Sebab belajar online ni seronok. Okey.
Baik, seterusnya. Jangan lupa mindamatch.com, mindamatch.com. Jangan lupa daftar selepas selesai seminar Sabar kita ni. Dan ingat ada bahan belajar matematik online secara percuma selama sebulan di situ. Dan di sini ada pelajar-pelajar Cikgu sendiri yang dekat pusat terapi ni. Mereka maklum benda ni. Dan jangan lupa yang daftar tapi tak buat apa-apa. Terima kasih. Okey, kasih. Okey, bagus. Ingat, biasakan diri dengan cara belajar online dan masalah yang mungkin akan timbul sebelum dan semasa kelas. Biasakan terputus talian lah, tak berapa jelas lah. Biasakan diri, jangan rasa stres. Ini penting. Ini yang dikatakan persediaan awal kita. Jangan masuk-masuk tak dapat, masuk-masuk tak dapat. So, stres. Jangan stres. Banyak akan bersabar bila belajar online ni. Sebab bila sebut sistem, dia ada kelemahan dia sendiri. Okay. Seterusnya, mahirkan diri dengan kemahiran teknikal yang diperlukan untuk kelas online. Maknanya kalau perlu conteng-conteng, mahirkan diri kita macam mana nak menconteng, bagaimana nak highlight, macam mana kita nak snap, macam mana kita nak hantar dan sebagainya. So, biasakan kita dengan kemahiran teknikal yang diperlukan untuk kelas online. Okey, seterusnya. Pastikan ada data internet yang pantas dan mencukupi. Kalau tak ada, kita terpaksalah guna pendekatan yang kedua, asynchronous yang saya sebut tadi. Tapi kalau ada yang pantas, yang cukup, kita boleh guna pendekatan real time. Yang itu lagi seronok belajar. Okay? Dengan kawan-kawan pun kita boleh komunikasi dengan lebih dekat. Okay. Seterusnya, jangan lupa kalau boleh susun tempat belajar yang selesa dan ada ciri-ciri terapeutik. Walaupun saya kata kita boleh belajar atas katil, tapi kalau bendanya tak menjadi terapeutik, menyebabkan kita rasa mengantuk, jadi benda itu tak terapeutik. Dia ciri-ciri terapeutiknya dia tak boleh sampai jadi mengantuk. Mana cahaya kena jelas, terang, jangan gabung menyebabkan kita rasa penat, mengantuk. Yang tu yang kita kena tengok, kena pastikan. Selesa, jangan ada tempat yang terlalu bising. Cuba tengok macam gambar je bertunjuk ni. Kan nampak sofa selesa je kan. Siap dengan laptop lagi atas sofa tu. So, pastikan dalam keadaan yang terapeutik. Okey. Terusnya yang kedua, bagi dia ada 4 tadi Oh, kita ada 10 minit je lagi. Nak kena laju ni. Okey. Kita kena ada impian ketika belajar. Maknanya kita kena pastikan bila kita belajar tu kita ada matlamat. So, matlamat ketika belajar ni very simple. Pastikan ada latihan dibuat semasa belajar yang kita tak faham masa kita buat latihan tu, yang itulah matlamat yang kita kena selesaikan bersama dengan tenaga pengajar. Jadi tanya, cikgu ni macam mana cikgu? Saya tak faham. Yang itu yang dikatakan matlamat. Jadi yang benda-benda yang tentang matlamat, it's very simple. Jangan nanti tulis matlamat aku ingin berjaya dengan cemerlang belajar online. Tak payah, itu benda lain. Itu bukan matlamat kita belajar. Matlamat kita belajar ni, kita belajar nak tahu apa ni. Malam ni aku belajar nak tahu apa. Saya mau pandai. Apa benda aku nak. Yang tu kita mesti ya. Okey. Seterusnya, pastikan belajar dengan matlamat yang jelas, dan yang ketiga ialah fokus. Jika jelas dengan matlamat belajar, fokus akan datang secara automatik. Don't worry. Yang penting ada matlamat. Sama-sama dalam sesi perbincangan dalam kelas dengan fokus, berkomunikasi dan memberi maklum balas dengan baik apabila diperlukan. Ingat, bila kita dalam sesi dalam kelas, jangan diam, dengar aja. Sebab bila kita diam, kita dengar saja, kita akan mengantuk dan kita tidur. Tak ada fokus. So, kita sentiasa memberi malam-malam. Cuma tengok situasi lah kalau cikgu tengah mengajar tu, jangan lagi kacau. Okay. Seterusnya yang keempat, ulang kaji. Aktiviti semasa ulang kaji ialah membaca, menyiapkan tugasan, homework, latihan dan lain-lain. Utamakan yang utama. Baik, yang ini ni sebenarnya pesan. Sebelum cuti baru ni, mungkin cikgu ada bagi homework. Jadi, pastikan homework tu siap. Jangan tak siap-siap. Mentang-mentang cuti amat lagi 28 sampai 28. Tangguh dulu. Tak boleh. Kalau ada sikap bertangguh, kita tak akan bermotivasi. Okay? Jadi terus kekal bermotivasi untuk belajar dengan cara apa? Siapkan homework yang ada. Kalau masih ada. Yang cikgu bagi masa cuti baru ni. Lepas tu, barulah kita siapkan homework-homework yang lain yang telah disediakan oleh guru kita. Baik. Dan ulang kaji menggunakan pendekatan 3R, review, revise dan repeat. Yang ni sebutan nak cerita lanjut, yang ni boleh cari maklumat dan boleh juga minta bantuan parent untuk cari maklumat ini. Okey, jadi selesai yang 4 perkara tadi berkenaan dengan strategi, masuk pada tingkah laku.
Tingkah laku ni very simple, dia ada 3. Yang pertama tindakan, yang kedua kena amanah, yang kedua amanah, yang ketiga jujur. Apa yang dikatakan tindakan? Tindakan kita ni ada yang kita kena do dan ada tindakan yang kita kena don't. Maksudnya ada kena buat dan ada yang kita jangan buat. Baik, kita tengok apa yang kita kena buat. Kita kena tekun semasa belajar dan terus bertanya jika ada perkara yang kita tidak jelas. Yang kedua, minat dan suka dengan teknologi. Mesti minat, mesti suka. Jangan takut. Dan jangan hanya suka dengan teknologi game saja. Kalau game tu dahsyat, tahu macam-macam kan. Tapi bila teknologi nak belajar ni macam-macam tak tahu. Tak tahu dia yang tu kan. Jika ada lebih dari satu peralatan untuk mendapatkan maklumat, lagi bagus. Okay. Seterusnya, mengawal dan mengurus masa, jadual dan peralatan belajar dengan baik, terlibat aktif dalam perbincangan kelas online. Okey. Dan bertanya dan dapat bantuan jika ada pengetahuan berkenaan isu-isu teknikal teknologi. Yang ini ni kalau ada masalah nak guna ini jelas boleh mencari kawan-kawan ataupun cikgu-cikgu yang boleh membantu. Okey. Baik, seterusnya. Yang ini jangan buat iaitu tidak meminati perkara yang dipelajari, tidak selesa ataupun comfortable dengan teknologi yang digunakan, tidak menyusun jadual belajar dengan baik dan tidak mengikuti jadual yang ada dengan baik, tidak terlibat aktif dalam kelas, tidak membaca dan memahami arahan atau pelajaran yang mana senang ceritanya tak suka membaca lah. Itu tak boleh. Dan sikap suka menunda-nunda kerja yang diberikan. Yang itu jangan buat. Baik. Kita masih ada lagi yang mohon untuk masuk. Dia dah nak di hujung dah. Tinggal 5 minit lagi. Baik. Yang kedua, kena amanah. Dari sudut kemudahan yang disediakan dan juga masa yang juga ada. Sekejap je, ibu nak kena approve dulu ada beberapa orang yang baru masuk. Okay. Baik, dari sudut amanah ni, kemudahan dan juga masa. Maksud apa yang sebenarnya masukkan di sini ialah kita kena amanah bila mak ayah kita dah bagi kemudahan tu dan dah bagi ruang masa, janganlah tiba-tiba kita salah guna kemudahan yang ada. Tiba-tiba buat benda lain. Tiba yang menghadap ni menghadap apa? Tengok cerita kat YouTube. Tengok buat benda lain yang tak berkaitan dengan apa yang sepatutnya. Okay? Jadi kena amanah dengan kemudahan dan juga masa yang diberikan. Jadi urus masa dan jadual belajar dengan baik dan berdisiplin. Jadualkan juga waktu berehat supaya penumpuan dapat diberikan pada tahap maksimum ketika belajar. Bila sebut jadual tu, jangan hanya jadual belajar. Jadual rehat kena ada. Bila sebut rehat tu, jadual main ada. Sebab tu kalau macam ibu sendiri, ibu akan tetapkan, okey. Belajar dulu pukul 9. Nanti pukul 10, nak main game, main. Tak ada masalah. Itu cara dia. Bukannya orang kata, panjang masa seharian duduk menghadap suruh belajar. Tak juga. Tak apa. Yang tu adik-adik nanti ibu akan buat juga sesi bersama dengan parent. Ibu nak pesan benda-benda macam tu lah. Mana tahu ada adik-adik kita ni sampai 24 jam kena belajar. Tengok ya. Jangan risau. Yang tu ibu ya sendiri yang akan cakap. Adik-adik hanya perlu ambil maklum. Dalam jadual pastikan juga ada jadual bermain, ada jadual aktiviti-aktiviti lain selain daripada belajar secara formal. Okey. Dan yang ketiga, kita kena jujur dengan masa belajar, kena belajar, bukan buat benda lain. Dan ini bahaya ni, senjata-senjata yang menyebabkan kita akan hilang fokus. Facebook, apa lagi, YouTube. Jadi kena hati-hati. Benda bagus, tapi kalau kita tak jaga, dia akan menjadi senjata yang akan memusnahkan kita. Dan jangan lupa untuk memberi ganjaran pada diri kita apabila selesai belajar. Ulangnya sabar. Siapa anjing tu? Buat highlight kat situ tu. Ada 3 minit je lagi. Ingat amalan belajar tadi, kita ada berapa? Dia ulang kaji sikit. 2. Strategi dengan tingkah laku. Ibu strategi ada berapa? 4. Sedia awal, impian, fokus dan di bawah strategi tingkah laku ada berapa? 3. Tindakan, amanah dan juga jujur, pandai. Kalau kita ringkaskan dia jadi apa ni? Sabar. Strategi. Cuba ringkaskan. Jadi apa? Sabar. Sabar tu program. Cuba tengok huruf depan dia ni. Strategi.
Sifu. Sifu. Tinggal lagu. Sifu touch. Pandai. Ingat Sabar. Sifu tak. Cikgu tak juga. Yang ini yang dikatakan teknik belajar mnemonik. Mana kita ringkaskan supaya boleh faham. Jadi ingat strategi, ingat Sifu. Sedia awal, impian, fokus, ulang kaji. Semua tinggal laku ingat tindakan, amanah dan jujur. Kan senang nak ingat. Ingat seminar amalan belajar online RMO, ingat Sifu. Okey, jadi Akhir kata kalau ada cadangan seminar, ingat nombor Sifu ni. Okey, ambil nombor Sifu bagi pada parent, maklumkan mungkin ada rasa saya perlulah bimbingan untuk buat kelas, nak guna Zoom dengan cara yang bagus, yang maksimum. Okey, kita buat. Kalau ada yang kata Sifu, boleh tak tolong ajar macam mana nak buat jadual belajar online yang lebih bagus? Macam mana? Boleh tak kalau nak susun jadual secara online juga? Bukan kertas. Sebab kita boleh susun macam Sifu susun secara online. Sifu ada guna Google Calendar. Kalau Zoom ni memang Sifu dah schedulekan. Jadi kalau nak bagi tahu PM ataupun boleh PM sendiri, nanti Sifu akan cuba usahakan cari masa yang sesuai, tarikh yang sesuai, gunakan online. Soal jawab kita tak sempat, dan sebelum kita habis kita bergambar sikit. Okey. Tak semua dapat masuk ni. Kita ada 30 lebih tapi tak boleh semua masuk. Setakat yang boleh lah sebut skrin screenshot Nanti Sifu ambil dekat Facebook. Tengoklah sendiri ni. Bergambar serius cikgu. Oh, Aizah ada. Siap dengan mikrofon. Rasa cikgu. Terasa cikgu. Okey. Nanti Sifu akan usahakan supaya video yang kita bincangkan malam ni rajin dia menconteng. Cuba masukkan ke dalam YouTube. Nanti boleh rujuk balik dekat YouTube. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan untuk subscribe dan follow untuk seminar-seminar yang lain yang seterusnya. Okey, terima kasih banyak atas pertemuan malam ni. Kita jumpa lagi lain kali. Itu saja daripada Sifu. Assalamualaikum dan selamat. Banyak